Okey, korang ada masalah wifi di rumah, korang subscribe internet 50 Mbps, 100 Mbps ataupun 300 Mbps, tapi bila korang check dengan phone korang, check speed test, internet tak dapat pun macam apa yang korang langgan. Mungkin korang dapat speed macam ni, mungkin korang dapat speed macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni. Kalau korang ada masalah macam ni, kita sama bro. Saya pun ada masalah yang sama, wifi slow kat rumah. Tetapi saya dah jumpa cara penyelesaian untuk masalah saya. Nak tengok bukti? Jom kita test speed test di rumah saya. Kita buka speed test dekat phone kita. Untuk pengetahuan, saya hanya subscribe 50 Mbps speed untuk wifi kat rumah saya. Dan ini kita tengah run speed test. Okay. Alright. Nampak Okey. Saya boleh dapat almost 100% daripada saya punya speed yang saya subscribe. So itu goal kita. Korang nak tahu macam mana saya buat? Jom grab a coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Jom layan video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muhammad. Di sini saya buat konten berkaitan dengan education berkenaan dengan technical on how to, tentang teknologi dan gadget-gadget yang anda ada, termasuk dalam bidang fotografi, videografi dan video-video macam ni juga. So, kalau anda berminat dalam topik-topik seperti ini, consider subscribing. Alright, kita kembali kepada topik yang menyebabkan korang klik video ni, iaitu tentang wifi speed yang kurang stabil kat rumah. So sekarang ni kita nak tahu apa punca masalah speed untuk wifi kat rumah kita yang slow tu dan tak stabil tu. Dia ada macam-macam kebarangkalian punca dia. Salah satunya adalah disebabkan kesesakan. Contohnya di kawasan perumahan kita semua guna internet yang sama. Semua guna internet daripada ISP yang samalah. So internet ni pun dia macam jalan raya juga. Kalau terlalu ramai orang guna, dia akan berlaku kesesakan lalu lintas. So dia akan libatkan orang luar lah, jiran-jiran kita. So itu masalah tu lebih jauh lagi kan. Masalah rumah tangga orang kita jangan kacau lagi. Kita cuba cari masalah di rumah tangga kita dululah sebelum kita pergi jauh lagi. So punca masalah yang kedua adalah limitation ataupun tahap keupayaan hardware yang ada di rumah kita sendiri. So in this case, saya suspect mungkin router saya yang menjadi punca masalahnya. Macam mana saya nak buktikan? Caranya adalah kita kena connect directly RJ45 ni. Satu kita dah cucuk dekat sini, ujung lagi satu kita cucuk ke laptop yang kita gunakan yang ada port untuk LAN cable juga. Bila kita dah buat macam tu dan kita make sure internet dah connected, daripada situlah kita run speed test daripada laptop kita. So kalau speed yang korang dapat daripada speed test tu reach the actual speed yang korang bayar, so sebenarnya masalah tu datang dari sini. Sebab apa? Sebab apa yang kita bayar tu actually kita boleh buktikan yang kita dapat speed berkenaan dengan direct punya connection. Direct punya connection ni maksudnya guna kabel. Tetapi masalahnya bila kita gunakan wifi, kita tak dapat. So yang kita belajar tadi, router lah orang tengah yang menjadi enabler kepada function wifi internet di rumah kita. So bila kita bercakap pasal wifi ni, sebenarnya teknologi dia dah semakin berkembang. Dia ada beberapa generasi wifi teknologi dah sebenarnya. Sebelum ni ada wifi 4, kemudian wifi 5, dan sekarang ni kita ada wifi 6, wifi 6. Apa improvement yang ada adalah speed, kelajuan. Macam mana dia proses data. So saya tak tahu router ni sebenarnya generasi wifi keberapa yang dia support. Dan boleh jadi wifi 4. Kalau nak bandingkan dengan speed sekarang, wifi 6 adalah yang terbaik. Wifi 4 ni dia sebenarnya dia macam wifi ni dia ibarat komunikasi. Bila dia connect dengan banyak benda, wifi 5 hanya mampu bercakap dengan satu device dalam satu masa. Dan kalau ada banyak device kat rumah tu, dia jadi lambat lah. Dia nak cakap dengan satu ni, dah habis cakap ni baru dia cakap dengan device B, C, D dan sebagainya. Bila upgrade pada wifi 5,
dia dah mula boleh bercakap dengan multiple device at one time. Okey. Cuma apa kelebihan Wi-Fi 6 pula? Wi-Fi 6 ni dia boleh communicate dengan banyak device juga, multiple device, lebih kurang macam Wi-Fi 5, tapi lebih lagi iaitu dia bukan setakat bercakap dengan banyak device dalam satu masa, tapi data yang di carry oleh dia juga lebih banyak berbanding Wi-Fi 5 dalam satu masa. So ibarat dia macam lori delivery tu tapi lagi besar, dia boleh bawa barang lagi banyak dalam satu masa. So kalau kita nak upgrade Wi-Fi, kalau boleh kita carilah Wi-Fi 6. So in my case, apa yang saya buat, saya beli Wi-Fi yang baru, iaitu Asus RTAX 55. Okey. So macam mana kita nak tahu bila kita pergi kedai tu, mana satu Wi-Fi 6? So cara dia, kita tengok kotak dia dan kita cari ada tak label Wi-Fi 6. Tengok kat sini ada label Wi-Fi 6. Kalau Wi-Fi 6 dekat sini AX. Kalau Wi-Fi 5 dia AC. So itu antara clue-clue lah yang kita nak tahu benda ni Wi-Fi 5 ke Wi-Fi 6 supaya kita tak tersalah beli. So actually bukan saya nak promote benda ni ataupun bukanlah saya nak cakap orang kena beli brand ni dan model ni sahaja. Sebenarnya banyak je model yang ada, tapi ini salah satu contoh lah dan apa yang saya beli untuk rumah saya. So seperti mana yang saya tunjukkan dalam permulaan video tadi tu, saya menggunakan router ni dan ia dah alhamdulillah menyelesaikan masalah Wi-Fi connection, Wi-Fi stability, Wi-Fi speed dalam rumah saya ni. Alhamdulillah. Kalau korang rasa masalah korang tu lebih kurang dengan masalah yang saya ceritakan tadi tu, clue-clue dia, maybe solution ni dapat menyelesaikan masalah korang juga. So, that's it. Kalau korang rasa konten kali ini bermanfaat untuk korang, jangan lupa tekan button like kat bawah tu dan juga jangan lupa subscribe to this channel dan jumpa lagi di konten yang akan datang insya-Allah. Hati-hati, kita jaga kita. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kopi saya dah sejuk. Bismillahirrahmanirrahim.